1, 2, 3 testing. Mohon komen, insyaAllah. Mohon komen suara, insyaAllah. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3 daripada Kampung Sungai Tangkas, insyaAllah. InsyaAllah malam ni kuliah daripada untuk online Maghrib online untuk Masjid Faizin, untuk Masjid Al-Faizin Desa Jaya Kepong, insyaAllah. Online malam ni mohon share, sama-sama kita share, insyaAllah. Sama-sama kita share karya Masjid Al-Faizin. Mohon karya Masjid Al-Faizin. Sama-sama kita share juga. Grup Faizin, insyaAllah. Grup Masjid Karya Faizin. Mohon komen suara, insyaAllah. Okey. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabi jabbar wal izzatu billahi rasul mu'minin. Allahumma ghnina bihalin haram min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu subhanallah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati hadhihi syarifah an tughimma dunya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah jumpa kita untuk pengisian maghrib kita. Kuliah malam ni untuk Masjid Al-Faizin Desa Jaya Kepong, insyaAllah. Mohon share semua ya di kawasan Kuala Lumpur. Masjid Al-Faizin Desa Jaya Kepong, insyaAllah. Lama tak pergi. Masih lagi dalam tajuk kelas ya. InsyaAllah cek dulu. Sama-sama share, insyaAllah. Mohon komen suara, insyaAllah. Testing 1, 2, 3.
Mohon komen. Okey ke? Suara okey ke? InsyaAllah. Mohon. Assalamualaikum. Tolong komen suara. Okey, suara boleh ke? InsyaAllah. Mohon komen. Jelas ke tak jelas? Tolong tulis, tolong komen insyaAllah. Alright. Okey, testing 1 2 3. Testing suara insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak jelas ke suara? Okey, kita masih lagi dalam kitab peringatan bagi yang lalai untuk Masjid Al-Faizin, insyaAllah. Muka surat 4 kalau tak silap saya. 5/1 Kepung. Last kali 5/1 insyaAllah. Okey, insyaAllah. Siapa ni kitab boleh buka muka surat, silap saya 7 Okey, kita masih lagi dalam kitab. Muka surat 11 insyaAllah. Telah catat. Kepung Masjid Al-Faizin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, tanda orang yang riak itu ada 4. Ini masih lagi dalam bab ikhlas ataupun bersih hati. Tanda orang riak tu ada 4. Jika sendirian tangkas. Jika sendirian malas, malas jika sendirian. Yang kedua, tangkas jika di muka orang. Dan ketiga, menambah amalnya jika dipuji dan mengurangi jika dicela. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, tanda orang yang riak itu ada 4. Pertama, malas jika sendirian. Pertama, orang tanda riak ni malas jika sendirian. Kedua, tangkas jika di muka orang. Ketiga, menambah amalnya jika dipuji. Keempat, mengurangi jika dicela. Tengok perangai kita setakat ni dah diuji oleh Allah Ta'ala. Ada tak perangai-perangai macam tu? Tolong jenguk. Bukan orang lain, bukan tengok orang lain, tengok diri kita sendiri. Cuba tengok yang pertama, tanda orang riak, kata Sayyidina Ali, malas jika sendirian. Waktu dia bersendirian, tak terdaya dia. Waktu dia berdepan dengan orang, tangkas, hebat. Ibadah dia hebat, sedekah dia hebat. Ni tanda-tanda orang riak. Waktu sendirian jangan harap. Solat sunat pun tak nak,
Zikir pun tidak, doa pun tidak. Waktu sendirian, waktu di depan orang, hebat. Yang ketiga, tanda orang riak, menambah amal jika dipuji. Bila orang puji saja, terangkat dia, tambah pula amal. Elok dia sedekah 10, dia tukar jadi 50. Pasal apa? Orang dah puji, tambah. Yang keempat, mengurangi jika dicela. Tu jangan kita cari, jangan kita terbitkan perangai-perangai itu, tanda-tanda orang riak. Ingat 4, malas jika sendirian. Kedua, tangkas jika di muka orang. Ketiga, menambah amal jika dipuji. Keempat, mengurangi jika dicela. Kita niat lillahi ta'ala, bukan untuk menunjuk dengan makhluk. Yang penting kita tunjuk pada Allah Ta'ala. Pasal yang menilai kita, yang mengvalue kita ni adalah Allah Ta'ala. Syakik bin Ibrahim berkata, benteng amal itu ada 3. Benteng nak beramal ni pun ada 3. Harus berasa bahawa itu hidayat dan taufik dari Allah, untuk matahkan rasa ujub, yakni sombong diri. Kedua, harus mengharapkan redha Allah, untuk mematahkan hawa nafsu. Ketiga, harus mengharapkan pahala dari Allah, untuk menghilangkan rasa tamak, rakus dan riak. Dan dengan ketiga ini, amal ikhlas kepada Allah, iaitu mengharap redha Allah semata-mata, agar amal tersebut diredainya, dan tidak beramal disebabkan oleh hawa nafsu, sehingga tidak berpengaruh akan pujian ataupun celaan orang. Kita cari jalan amal kita, harap pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengelakkan perangai tamak, rakus dan riak. Seorang hakim berkata, seharusnya seorang yang beramal itu belajar daripada adab dari pengembala kambing. Ketika ditanya bagaimanakah jawabnya, pengembala itu jika sembahyang di tengah-tengah kambingnya, sekali-sekali tidak mengharapkan pujian dari kambing-kambingnya. Demikianlah seorang yang beramal harus tidak risau ataupun tidak hirau apakah dilihat orang ataupun tidak. Tu bila kita beramal, jangan bimbang bab ditengok orang, dilihat orang. Orang tahu ke tidak aku ni beramal. Jangan. Kita beramal untuk Allah Ta'ala, bukan untuk dipuji makhluk, dipuji oleh orang ataupun diseronokkan hati kita ni. Orang tahu kita sembahyang sunat, orang tahu kita sembahyang duha, orang tahu kita sembahyang malam, cerita semua orang, tak jadi apa. Ni nak jaga tuan-tuan, hebatnya. Satu cubaan yang paling hebat, nak jaga bab ikhlasnya kita. Sebab nak ibadat ni ada 4. Saya ulang balik, nak beribadat mesti ada 4. Yang pertama mesti ada ilmu, yang kedua mesti ada niat, yang ketiga mesti ada sabar, yang keempat mesti ada tulus, ikhlas, melulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 tu kena ada. Kita akan baca bab tu nanti. Sebab tu kita kena belajar tadi, belajar daripada pengembala kambing. Dia sembahyang bukan untuk ditengok oleh kambing-kambingnya, dia sembahyang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hakim berkata, untuk keselamatan suatu amal berhajat pada 4 macam. Ni saya sebut tadi, untuk keselamatan suatu amal, untuk selamat, safekan kita punya ibadah ataupun kebajikan yang kita buat, mesti ada 4. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Sebab ilmu, amal tanpa ilmu lebih banyak salahnya daripada benarnya ataupun tepatnya. Yang pertama, ilmu pengetahuan, untuk keselamatan amalan kita. Kalau tidak, kosong belaka. Tak kira lah sembahyang ke, puasa ke, sedekah ke,
umrah ke, haji ke, walaupun berpuluh-puluh kali, beribu-ribu kali, tapi tak ada ilmu, tak jadi apa. Pasal apa? Ditulis di sini, amal tanpa ilmu lebih banyak salahnya daripada benarnya ataupun tepatnya. Beramal tanpa ilmu lebih banyak silapnya. Sebab tu kena bertanya, kena cari ilmu, tak boleh tangguh. Yang paling hebat bab sembahyang kita, ya, kena ada ilmu. Bila boleh masuk, bila sembahyang sunat, bila wajib, bila sunat, bila harus, bila batal, bila waktu haram, ya, tu. Sebab tu penting ilmu pengetahuan. Pertama, keselamatan amalan kita ialah pertama ilmu pengetahuan. Bila tanpa ilmu, amal tanpa ilmu lebih banyak salahnya daripada benarnya, tepatnya. Yang kedua, bila beramal, untuk keselamatan amalan kita, niat. Sebab tiap amal bergantung kepada niatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya semua amal tergantung pada niat, dan yang dianggap bagi tiap orang apa yang diniatkan. Setiap amal ada niat, ya, nak beri niat mesti niat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, jangan benda yang lain, ya, lillahi ta'ala. Niat kena ada. Sembahyang pun ada niat, puasa pun ada niat, apa lagi, ihram pun ada niat, umrah ada niat, haji pun ada niat. Yang ketiga, sabar, ya. Untuk keselamatan amalan kita, sabar supaya dapat melaksanakan amal itu dengan baik dan sempurna. Contohnya tamak-nina dalam waktu sembahyang, tidak terburu-buru kita waktu sembahyang. Ada bab berhenti je sebentar, ada berhenti sekejap. Jangan terus terkejar-kejar nak sujud, terkejar-kejar nak rukuk. Kelang kabut kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menghadap makhluk. Kita menghadap kedua ibu bapa kita pun ada bab adab, ya, itu yang ketiga, ya. Jangan kita terburu-buru, sabar dalam beribadat. Tu cantiknya ibadat tu ada bab sabar. Waktu sembahyang ada sabar, ada sami Allahu liman hamidah, berhenti sebentar. Bila berhenti sebentar, nampak tak waktu tegak tu, ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, berhenti sekejap setakat masanya subhanallah. Tu tamak nina kita, tu sabar dalam solat, ya. Jangan terburu-buru, jangan terkejar-kejar waktu kita beribadah. Yang keempat, tulus ikhlas, ya. Yang keempat, yang paling penting, tulus ikhlas. Sebab amal tidak akan diterima tanpa ikhlas. Pentingnya yang keempat yang kita tengah belajar bab sekarang ni, bab tulus ikhlas. Pada siapa? Tulus ikhlas menulu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon, ya, mohon kita sabar. Tadi satu hal, kita tulus ikhlas menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ingat, ada 4. Ulang balik. Untuk keselamatan suatu amal berhajatkan 4 benda. Mesti ada benda 4 untuk jaga amalan kita, untuk keselamatan amalan kita sampai kita boleh bawa ke alam akhirat, betul-betul dapat pahala yang sebenar. Iaitu yang pertama, ilmu pengetahuan. Yang kedua, niat. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, tulus ikhlas. 4 poin, InsyaAllah. Haram bin Hayyam berkata, tiada seorang yang menghadap kepada Allah dengan sepenuh hatinya, melainkan Allah akan menghadapkan hati orang-orang yang beriman sehingga kasih dan sayang kepadanya. Ya. Tiada seorang yang menghadap kepada Allah dengan sepenuh hatinya, melainkan Allah akan menghadap hati orang-orang yang beriman sehingga kasih sayang kepadanya. Sepenuh-penuhnya bila sembahyang kita tuju pada Allah Ta'ala,
barulah Allah lihat kita balik. Sebab tu jaga kesempurnaan solat kita. Jaga kesempurnaan solat. Suhail bin Salib dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala iza ahabba abdan qala li Jibril inni uhibbu fulanan fa akhibbahu fa yaqulu hibbir li ahli samai inna rabbakum yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus samai summa yud'u lahu qabulu fil ard wa iza abghadallahu abdan famislu zalika. Sungguhnya Allah bila cinta pada seorang hamba berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku kasih kepada si fulan, maka engkau kasihlah kepadanya. Lalu Jibril berkata kepada semua penduduk langit, sesungguhnya Tuhanmu kasih kepada fulan, maka kamu harus kasih kepadanya. Setelah dikasihi oleh langit, maka disebarkan rasa kasih ke atas bumi. Dan sebaliknya, jika Allah murka benci pada seorang hamba, demikian juga adanya. Diterangkan kepada Jibril, keadaan manusia bila Allah benci seorang, bila Allah suka pada seorang tu, suka sangat, akhirnya diperintahkan semua malaikat bermula dengan Jibril suka orang tersebut, jaga kita dengan Allah Ta'ala. Jangan kita terbiar macam tu aja. Bila Allah sayang, diperintahkan satu alam ni sayang. Ada contoh, ada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang ni masih lagi, dah 1400 lebih dah yang meninggalkan kita, tapi masih lagi Allah sayang, kita pun sayang. Satu alam ni sayang pada Rasulullah SAW. Sebab tu kita kena ikut, banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak benda-benda yang kita ikut pada Nabi. Kita ikut apa yang Nabi buat, Allah sayang kita. Contohnya, nak dapatkan keberkatan di rumah, kita ikut sunnah yang Rasulullah SAW buat. Antaranya, saya catatkan kepada tuan guru, kalau boleh kita ni nak dapatkan keberkatan di rumah, yang pertama, carilah bab berkat. Bukan rumah tu cantik, bukan rumah tu hebat, bukan rumah tu rumah yang hebat macam orang kaya, tak. Nak dapat keberkatan di rumah ni, yang pertama, tuan guru kata, rajin-rajin jemput tetamu ke rumah, ada keberkatan. Jangan kita hal sendiri saja, seronok di sendiri je. Cari jalan untuk jemput tetamu, jaga silaturahim kita dengan jiran tetangga. Yang kedua, bagi salam bila masuk dan keluar rumah. Barakahnya rumah tu ada bab salam. Masuk pun salam, keluar pun Assalamualaikum. Yang ketiga, bila makan berjemaah, itu barakahnya di rumah. Makan bersama-sama, makan seorang-seorang, sana seorang, sini seorang, ni silap. Yang keempat, keberkatan di rumah tersebut diajar oleh Rasulullah, ada bab bacaan Al-Quran hidup di dalam rumah. Rumah yang mati, rumah yang tak dibacakan Quran, tak ada roh, Quran tu tak ada langsung didengarkan. Yang kelima, keberkatan rumah, ada dibuat dengan rajin ahli rumah tu solat tahajud di rumah. Barakahnya yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu kena renung kita. Jangan kita terbiar macam tu saja rumah, tak ada keberkatan. Balik pada kitab tadi, bila Allah cinta pada seorang hamba, dia akan memerintahkan semua makhluk
termasuk mula dengan Jibril, diperintahkan kita untuk cintakan seorang itu. Pergi renung kalau Allah benci satu makhluk, satu alam ni benci. Contoh dah ada. Bila Namrud, bila Fir'aun tak hendak mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi-Nabi, akhirnya sampai sekarang disebut masih lagi perangai Fir'aun. Fir'aun tu jadi perangai buruk. Fir'aun tu jadi perangai buruk. Namrud jadi perangai buruk. Haman tu jadi perangai buruk. Nampak? Qarun pun dipanggil perangai yang buruk. Ada tercerita dalam sejarah. Ditulis dalam Quran pun ada. Abu Lahab, perangai buruk Abu Lahab tu dibawa, ditulis dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Aduh. Bila Allah benci sampai sudah. Sebab tu jangan kita cari pasal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan kita, bila Allah cinta pada seorang hamba, berkata pada Jibril, sungguhnya aku kasih pada fulan, maka engkau kasihlah kepadanya. Lalu Jibril berkata pada semua penduduk langit, sesungguhnya Tuhanmu kasih kepada si fulan, maka haruskah kita semua kasihkan pada fulan tersebut. Contohnya Rasulullah SAW. Berbeza dengan Allah benci atau murka pada seorang hamba, maka demikian juga Allah buat. Satu alam. Sebab tu jangan mengundang. Jangan kita sekali-sekali untuk mengundang kemurkaan Allah Ta'ala dengan maksiat yang kita buat. Syakik bin Ibrahim ditanya, bagaimana dapat mengetahui bahawa saya seorang soleh? Sebab orang berkata bahawa saya seorang soleh. Jawab, sebab orang yang mengatakan bahawa saya seorang soleh. Jawab Syakik, tunjukkan rahsiamu. Sahabat ditanya macam mana nak tahu ni, confirmkan dia orang yang soleh. Dicadangkan oleh Syakik, tunjukkan rahsiamu pada orang-orang solehin. Bila mereka redha kepada itu, berhenti engkau soleh. Diceritakan. Bila kita ni nak tahu kita ni okey tak okey, jumpa orang-orang soleh. Jangan jumpa orang yang tidak soleh. Jumpa orang yang tak sepatutnya kita jumpa. Jumpa artis pula kita. Tanya artis, saya soleh ke tidak? Silaplah kita. Cari yang betul-betul. Sakit gigi, jumpa doktor gigi. Sakit jantung, jumpa doktor jantung. Sakit sendi, cari doktor sendi. Pipe bocor, panggil plumber. Bumbung bocor, panggil tukang bumbung. Tiles pecah, panggil tukang pasang tiles. Tu sama juga ni. Cari orang yang betul-betul tahu bab agama. Tahu. Jangan kita terbiar macam tu je. Jangan tanya orang yang silap. Orang yang tak sepatutnya kita tanya. Di pesan kita, nak tahu orang soleh, kita tengok, kita berdepan dengan orang soleh. Dia boleh baca kita. Tengok perangai kita. Kalau dia redha, alhamdulillah. Yang kedua, tawarkan dunia ini pada hatimu, maka apabila ia menolak, petanda engkau soleh. Susah. Bab dunia ni kalau kita ditawarkan, macam mana? Okey tak okey? Boleh terima atau tidak? Bila kita ditawarkan bab dunia, jangan main-main tuan-tuan. Dunia. Kita kadang-kadang, kata tuan guru, 3 tak tu. Lingkup kita. Tahta, harta, wanita. Yang paling dahsyat sekali, wanita lah. Tahta, kuasa. Orang berebut kuasa, sampai lah ni orang berebut kuasa. Nak jadi pemimpin, nak merebutkan tahta, nak jadi raja, nak jadi macam-macam pemimpin yang hebat. Masih berebut. Walaupun dah berumur, masih lagi nak kuasa. Allah, tuan-tuan. Peliknya manusia. Jadi bagi ingatan lagi.
ditawarkan dunia, dah berumur dah, pencen dah, nak lagi bab dunia, ditawarkan dia, masih terima, masih nak terima, nak berumur. Kita janganlah apa yang cukup, apa yang ada, insya-Allah itulah rezeki kita. Kita jangan bimbang rezeki, ada, Allah bagi dah. Setiap orang ni dah ada rezeki, jangan kita bimbang. Jangan kita terkejar-kejar. Kadang-kadang kita terkejar-kejar buat rezeki, bimbang tak kaya, bimbang tak ada duit, bimbang macam-macam. Apa yang Allah bagi tu ada semua, jangan bimbang. Kita kadang terbimbang sangat. Macam orang bimbang lah, hantar anak ke pondok tahfiz, bimbang besok tak ada kerja. Janganlah macam tu. Kadang-kadang bimbang, besok masuk sekolah tahfiz, tak masuk sekolah kebangsaan, tak masuk sekolah menengah, bimbang ke tak keluar tahfiz, jadi Tok Imam, Tok Bilal, itu je. Janganlah. Macam-macam dah ada ditunjukkan. Dah ada jadi pilot tahfiz, dah jadi profesor tahfiz, Profesor Afifi, Oxford University, jadi fellow profesor tahfiz, hafal 30 juzuk, 7 lebih daripada 7 bahasa, boleh kuasai 7 bahasa, 30 juzuk hafal Quran, 7 bahasa, tengah buat research kitab-kitab lama lagi. Mana kerja? Di Oxford University. Macam-macam. Di IJN ada doktor yang tahfiz, ada. Dengan doa dia, dengan zikir dia sambil operation jantung orang, tak ada masalah. Di Turki ada yang jadi pilot tahfiz 30 juzuk, boleh baca lagi, dah pakai baju pilot, boleh baca lagi Quran. Itu contoh. Kadang-kadang kita tak yakin bab yang Allah bagi. Kedua, ditawarkan dunia itu pada hatimu, maka ia menolak, petanda engkau soleh. Tolak bab dunia, insya-Allah. Yang ketiga, ditawarkan maut pada dirimu, maka ia berani, jika ia berani dan mengharap, petanda bahawa engkau soleh. Bila tidak, maka bukan soleh. Sanggup mati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup menghadap kematian kerana Islam, nak mempertahankan Islam, itu soleh dah dia. Pasal apa? Dia niat untuk Allah Ta'ala. Zaman Rasulullah lagi hebat, orang muda sampai menjinjit-jinjit kaki dia nak jadi tentera, nak sama level dengan orang dewasa, budak lagi. Niat dia apa? Nak mati syahid. Ini kena renung kita, mati yang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang keempat, semua tiga. Pertama tadi, tunjukkan rahsia kita kepada orang-orang soleh. Tu baru kita tahu confirm atau tidak. Yang kedua, ditawarkan bab dunia hatimu, maka bila menolak, petanda bahawa engkau soleh. Yang ketiga, ditawarkan, bila ditawarkan untuk maut pada kita, niat lillah untuk Allah Ta'ala, berani pergi, berani mati, alhamdulillah. Dan bila ada ketiga-tiganya padamu, maka sentiasalah memohon kepada Allah, jangan sampai masukkan riak dalam semua amalmu supaya tidak rosak amalmu. Bila ada ketiga-tiga tersebut, maka jangan dimasukkan bab perangai riak. Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tahukah kamu siapakah orang mukmin? Jawab sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda Nabi SAW, seorang mukmin iaitu orang yang tidak mati sehingga Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang dia suka. Andaikan seorang berbuat taat di dalam rumah yang berlapis 70 dan pada tiap rumah ada pintu besi, nescaya Allah akan menampakkan amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimanakah dilebih-lebihkan? Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dilebih-lebihkan? Jawabnya, seorang mukmin suka bila amalnya bertambah. Kemudian Nabi SAW bertanya, tahukah kamu siapakah orang fajir ataupun derhaka?
Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah SAW yang lebih mengetahui. Pendengarannya dengan apa yang tidak disuka. Dan andaikan seorang berbuat maksiat di dalam rumah yang berlapis 70 rumah, masing-masing berpintu besi, nescaya Allah akan memperlihatkan pakaian amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Ketika ditanya bagaimana dilebihkan ya Rasulullah, jawabnya seorang fajir atau derhaka suka apa yang menambah derhakanya itu. Ya, nampak tanda-tanda, ya, tak boleh sorok daripada Allah SWT. 70 lapis rumah. Desain rumah tu ada 70 lapis. Setiap pintu tu ada pintu besi. Memang tak boleh masuk. Tapi Allah nampak. Allah nampak. Sorok macam mana pun kita punya amalan yang terbaik di sisi Allah, Allah tetap nampak. Walaupun sebesar biji sawi, sebesar zarah, sebesar semut, Allah nampak. Allah nampak. Ada kata ulama, Allah nampak semut yang hitam di atas batu warna hitam, di waktu malam yang gelap, kelam berwarna hitam. Allah nampak? Nampak. Kita tak nampak. Yang ni 70 lapis rumah dengan pintu besi. Ya. Nampak perangai kita, Allah nampak. Allah tunjukkan, bukan nampak lagi, Allah tunjuk. Sebenarnya Allah tak nampak. Allah tu bukan nampak. Allah tu mengintai kita sebenarnya. Bila mengintai, takkan tak nampak. Maksud apa? Allah Maha melihat. Ya, sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Ditanya orang, bagaimana dilebih-lebihkan? Jawabnya, seorang mukmin suka bila amalnya bertambah. Ya, Allah tunjukkan hebatnya amalan kita, dan kita terasa tak cukup. Akhirnya kita dibagi lagi jalan, dibagi lagi hidayah untuk tambah lagi amalan kita. Habis sembahyang maghrib, terus bangun sembahyang ba'diyah maghrib. Habis sembahyang Jumaat, kita bangun terus, pas doa terus, tak balik. Bangun ba'diyah Jumaat. Pasal kita tahu sunat muakkad, lepas maghrib, sebelum maghrib, sebelum isyak, selepas isyak, sebelum asar, sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum subuh, sunatan fajri. Rugi tak buat. Tu. Jadi kita buat, ditambah lagi amalan kita. Habis Ramadan kita tak berhenti, bangun pula kita puasa 6. Tak cukup lagi. Seronok dia buat, makin seronok dia buat puasa sunat, puasa 6. Habis puasa 6 tak berhenti juga, ada puasa hari Isnin ataupun hari Khamis. Ada lagi? Ada lagi hebat, puasa 13, 14, 15. Hari-hari putih. Dapat pahala? Dapat pahala. Masuk Zulhijjah lagi, ada 10 Zulhijjah. 10 yang hebat. Kena renung kita. Hanya Allah bagi jalan. Tapi bila buat maksiat, sorok macam mana pun, Allah tetap nampak. Hebat macam mana pun kita sorok, memanglah satu dunia tak nampak kita buat maksiat. Tapi tu Allah Maha melihat. Sorok 70 pintu besi, lapis rumah tu, pintu besi lagi, memang orang tak nampak. Yang Maha melihat amat nampak, tepat nampak dia. Tu kadang-kadang Allah biarkan kita terus buat maksiat, dilebih-lebihkan, suka, ya. Bila ditunjukkan, diperlihatkan dia ni kaki maksiat, dia pula bangga hebat. Bila dia bangga hebat, suka dia, ditambah lagi bab maksiat. Allah biarkan macam tu saja. Tapi bukan macam tu saja Allah biarkan. Allah bagi lagi peluang buat maksiat sampai satu level Allah cabut nyawanya, mati dalam keadaan maksiat. Allah, cuba renung kan, bila kita ni mati dalam keadaan maksiat, apa yang kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba renung, ya. Cuba renung, jangan kita cari bab kederhakaan kita pada Allah Ta'ala. Sikit lagi. Auf bin Abdullah berkata, orang-orang ahli khair atau satu sama lain berpesan 3 kalimat. Ya, orang hebat ni berpesan dengan 3 kalimat.
Yang pertama, siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Pertama, siapa yang beramal untuk akhirat, Allah cukupkan urusan dunianya. Betul lah tu, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Hafal dia punya pantun. Tanam padi lalang pun tumbuh, tanam lalang padi takkan tumbuh. Maksudnya apa? Cari dunia, akhirat pun dapat. Cari akhirat, dunia pun dapat. Cari dunia, akhirat belum tahu. Lalu tanam padi, lalang pun tumbuh. Tak ada orang tanam lalang dulu. Tanam padi dulu, baru lalang tumbuh. Ada petani pesawah tanam lalang dulu, kata kenapa baca tanam lalang? Nanti tanam lalang, padi tumbuh. Itu masalah besar petani tu. Pesawah tanam padi, lalang pun tumbuh. Maksudnya cari dunia, cari akhirat, dunia pun dapat. Maksudnya siapa yang beramal untuk akhirat, Allah cukupkan urusan dunianya. Memang cukup, jangan bimbang. Itu yang pertama dipesan oleh sahabat. Yang kedua, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Siapa yang baiki hubungan dengan Allah Ta'ala, maka dengan Allah Ta'ala juga baiki hubungannya dengan sesama manusia. Baik dengan Allah Ta'ala, baiklah dia dengan manusia. Tak payah risau. Sebab tu kena jaga Allah Ta'ala. Jangan bersedih, jaga Allah Ta'ala. Yang ketiga, diberi jalan untuk berbuat taat, tetapi yang ketiga, siapa yang membaiki hatinya, maka Allah akan membaiki zahirnya. Hati jaga, bersih hatinya, jaga, buang perangai-perangai buruk. Allah jaga hatinya, jaga juga zahirnya. Tak payah risau. Tiga poin tu. Pertama, dipesan oleh sahabat, siapa beramal untuk akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan dunia. Jangan bimbang. Bila beramal niat untuk akhirat, tak kira apa amalan kita, bab akhirat yang kita jaga, urusan dunia Allah pasti cukupkan. Yang kedua, siapa yang baiki hubungan dengan Allah Ta'ala, maka Allah juga baiki hubungannya dengan sesama manusia. Yang ketiga, siapa yang baiki hatinya, maka Allah akan baiki zahirnya. 3 poin. Hamid Al-Alaf berkata, jika Allah akan membinasakan seorang, maka dihukum dengan 3 macam. Tu, Pak, jangan kita dibinasakan Allah Ta'ala. Apa dia? Bila Allah nak binasakan satu makhluk tu, satu umat tu, maka dihukum dengan 3 macam. Yang pertama, diberinya ilmu tanpa amal. Dapat ilmu, tak nak beramal, binasa orang tu. Bukan beramal, sampai pun tidak, beramal pun tidak. Ada ilmu, ada, mengaji, tahu, dia tak nak beramal. Allah binasakan, Allah proseskan kebinasaan dia. Yang kedua, diberinya bersahabat dengan orang-orang soleh, tetapi tidak mengikuti jejak mereka dan tidak beradab terhadap mereka. Peluang dengan orang ulama, peluang bersama orang soleh di depan mata, tak hendak dia duduk. Dia tahu dia jahil, tak hendak juga mengaji dengan orang soleh. Ada peluang berdepan dengan orang soleh, tak hendak, salam pun tidak, adab tak jaga. Jangan. Kita tak beradab dengan orang soleh, maksudnya kita tak beradab dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Waris Nabi adalah alim ulama. Ni, jaga adab kita terhadap mereka. Jalan dia, mengaji dia, makan minum dia dengan dia, semua ada adab. Sama dengan kedua ibu bapa kita, ada bab adab, hak dia. Tu. Ini kena ingat, diberinya bersahabat, ada orang saleh, jangan tak hendak ikut langsung perangai dia. Orang soleh ada adab, ada akhlak dia, hebat. Makin lama makin kurang orang soleh. Alim ulama ni makin lama makin kurang. Bila makin kurang dia, kenapa? Mati. Bila mati masuk dalam tanah. Ramadan yang lepas ni, baru ni, hampir 100 orang. Semalam pun ada lagi alim ulama di Yaman meninggal lagi. Mati ulama, maksudnya mati, masuk dalam tanah. Masuk dengan ilmunya, masuk dengan adabnya, masuk dengan akhlak. Kita tertinggal
kekurangan ilmu. Kekurangan tak apa, kejahilan pula kita. Ni cari jalan untuk dekat. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pesan, kalau boleh jangan lekang 7 hari. 7 hari tu jangan lekang dengan alim ulama. Carilah jalan bertemu dengan alim ulama 7 hari. Jangan lebih daripada 7 hari. Takut kita leka. Akhir sekali, diberinya jalan untuk berbuat taat tetapi tidak ikhlas. Ada peluang, Allah bagi peluang untuk buat taat, maksudnya buat benda baik. Contohnya dapat peluang untuk mengaji, ada peluang untuk bersembahyang berjemaah, untuk taat pada Allah Ta'ala, tapi masih lagi tak hendak buat, masih lagi lambat-lambat. Sembahyang berjemaah tak hendak, sembahyang sunat tak hendak. Allah bagi peluang mengaji dengan Quran, bukan di sendiri, di TV ada, di internet ada macam-macam program Quran, tak hendak ambil tahu. Tu kesilapan yang besar. Tak hendak ikhlas tu tak ada, kesilapan yang besar. Janganlah sama sampai kita tahap tu. Ada peluang mengaji tadabbur dengan 3 ustaz. Ustaz Tamizi ada, ustaz yang taranum tu ada, semua cukup dengan tahfiz, dengan tajwid dia, dengan taranum dia, dengan tadabbur, dengan tafsiran sekali. Daripada ayat pertama Fatihah sampai surah yang last sekali, 114 surah siaran langsung. Tak sempat siaran langsung, ada pula ulangan lagi tengah malam. Tu Allah bagi peluang, kena pula peluang duduk di rumah berkurung pun tak nak jenguk. Macam mana tuan-tuan? Pernah cakap ini kesilapan, kadang-kadang kita silap, kita tak sedar kita sedang dibagi peringatan sambil dibagi nikmat untuk berpeluang bertaubat, berpeluang belajar macam-macam, nak dekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Takat tukut hari ni, mudah-mudahan pengisian hari ni kita jaga bab keikhlasan kita, jaga bab adab kita, jaga bab akhlak kita. Ikhlas tu banyak, terlalu penting dalam kita punya ibadah ataupun kebajikan yang kita nak tunaikan untuk bawa ke akhirat besok. 4 tu saya selalu ulang, 4 tadi kita baca, mesti ada ilmu untuk beribadah, mesti ada bab niat, mesti ada bab sabar. Yang paling hebat yang kita tengah belajar ni ikhlas. Ikhlas yang hebat iaitu melulu terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah takat tu malam ni untuk Masjid Al-Faizin Kepong, Desa Jaya Kepong. Mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala, tak banyak sikit, untuk bekal kita di Yaumul Mahsyar. Kita sudahi surah Al-Fatihah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih pada siapa-siapa yang share, siapa-siapa yang join kuliah ni. Ucapkan terima kasih. Yang tak sempat share, boleh share lagi dalam Facebook, WhatsApp, boleh kita share insyaAllah. InsyaAllah malam besok kita, pagi besok kuliah subuh InsyaAllah kuliah subuh pagi besok di Surau Taman Salak Jaya, Surau Al-Qaryah Taman Salak Jaya di wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur. Taman Salak Jaya, Salak Selatan, insyaAllah, untuk surau tersebut subuh besok. Sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri abina wa diawadina fid din wa dunya wal akhirah. Bismillah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
واغفر سنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار تخصنا بالعزة والجبر وتصلنا بملكوت الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق يا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف يا الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك ببركة شريف أن تهم الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi besok subuh, kuliah subuh 6.30 insyaAllah di Taman Salak Jaya insyaAllah.